tekan butang subscribe dulu tau. Kita akan tengok contoh. Okey, ini contoh soalan yang pertama. Okey, rajah 13.1 menunjukkan titik negatif 24 dan garis lurus X sama dengan 1 dilukis pada suatu satah Cartesian. Okey, diberi penjelmaan T ialah 1 translasi 5 negatif 2. Penjelmaan P ialah satu pantulan pada garis lurus X sama dengan 1. Nyatakan koordinat imej bagi titik negatif 2, 4 di bawah penjelmaan berikut. Okey, untuk soalan A1, T sahaja. Kalau T, kita akan buat translasi. Okey, translasi dia 5 negatif 2. Bila kita tengok dekat atas ni ialah nilai X kan. X dia 5. Maknanya ke kanan 5 kali. Dan dia punya Y dia negatif 2. Negatif ke bawah 2 kali. Jadi kita akan tengok dekat titik yang dia bagilah. Titik negatif 2, 4. Jadi dia nak imej. Imej di bawah penjelmaan T. Kita akan gerakkan ke kanan 5 kali. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan gerak ke bawah 2 kali. 1, 2. Jadi imej yang baru ialah di mana? Di 3, 2. Okey. 3, 2. Jadi jawapan untuk A1 ialah 3, 2. Jadi kita akan tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia nak TP. Okey, ini ialah gabungan penjelmaan. Kalau awak tengok gabungan, kita akan buat yang belakang dahulu. Kita akan buat P dahulu. P ialah pantulan pada garis lurus X sama dengan 1. Jadi dekat titik negatif 2, 4 ni, kita akan pantulkan. Macam mana kita nak buat pantulan? Kita akan kira kotak daripada sini, negatif 2, 4 tu hingga garisan pantulan dia. Okey, garisan pantulan dia ada berapa kotak? Okey, 1, 2, 3. Okey, bila belah sini ada 3. Okey, kalau dia pantulkan pun ada 3 kotak lah ke belah sini. 1, 2, 3. Jadi imej baru dia ialah dekat 4, 4. Okey, 4, 4. Okey, tadi di bawah pantulan kan P. Kemudian kita akan buat translasi pula. T. Translasi macam tadi juga, ke kanan 5 kali dan ke bawah 2 kali. Okey, ke kanan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah 2 kali. 1, 2. Jadi dekat sini 9, dekat sini 2. 9, 2. Jawapan dia, kita akan tulis 92. Imej yang last sekali kita akan dapat 92. Okey. Cara tulis dia macam ni jugalah. Okey, awak tulis dekat ruang jawapan dekat bawah ni. Untuk soalan B, okey, diberi bahawa A, B, C, D, E. Kita ada J, U, S, R, Q dan kita ada yang besar ni J, N, M, L, K. Okey, dia kata J, K, L, M, N ialah imej bagi A, B, C, D, E di bawah gabungan penjelmaan H, G. Huraikan selengkapnya penjelmaan G dan H. Okey, kita ada gabungan penjelmaan H, G. H, G. Maknanya G dululah. Okey, daripada objek ni A, B, C, D, E, dia akan melalui satu penjelmaan. Okey, J, Q, R, S, U dulu.
Kemudian baru dia melalui lagi satu penjelmaan. Untuk pembesaran ni kan kita boleh nampak dia membesar. Okey, dari objek ni untuk jadikan image ni dia tak mungkin pantulan kan. Kalau pantulan mesti kedudukan akan terbalik. Okey, pantulan kita dah out dah. Tak mungkin translasi. Translasi sebab dia punya kedudukan image dia ni berubah. Lagi satu dan mungkin dia ialah putaran sebanyak 90 darjah. Okey, macam mana kita nak cari pusat putaran? Okey, kalau nak cari pusat putaran, saya selalu ajar student saya buat bentuk L. Okey, jadi kita tengok bucu B ni dia sama dengan bucu yang mana? Bucu Q ni kan. Jadi Q ke B ni kita buat bentuk L. Bentuk L, jadi dia akan jadi macam ni lah. Kemudian kita akan kira kotak. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, bentuk L tu kita ada 12 kotak. Kemudian 12 ni kita akan bahagikan kepada 2. Bagi 2 kita akan dapat 6. Jadi kita akan kira kotak yang panjang. Okey, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 kat sini. Tapi lagi berapa kotak untuk sampai ke bucu? Ada lagi 2 kotak kan? 1, 2. Kotak yang 2 tu kita akan keluarkan dari bentuk L tadi. Keluar daripada L. 2 kotak. 1, 2. Jadi titik dia dekat sini. Dia punya pusat dia kat sini lah. Okey, kalau nak yakinkan lagi, kita cari lagi bucu-bucu yang sama. Okey, saya ambil bucu dekat U ni. Kemudian saya ambil lagi bucu dekat E kan, sama kan. Jadi saya buat bentuk L. Okey, saya kira kotak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 kena bahagi 2. L tadi kita ada 8. 8 bahagi 2 kita ada 4. Okey, yang panjang kita akan kira 4. 1, 2, 3, 4. Okey, lagi berapa kotak nak sampai ke bucu sini? Bucu L tadi. Ada lagi 3 kotak kan? 1, 2, 3. Jadi kita keluarkan 3 kotak keluar. 1, 2, 3. Kita akan dapat dekat titik yang sama. Jadi dekat sini sifar 2 dia punya pusat dia. Sifar 2. Okey, dia akan berputar macam ni lah. Kita dapat 90 darjah. Jadi dia akan putar ke mana? Ke arah sini kan. Sini objek dan sini ialah image. Jadi arah jam. Kita nak tulis macam mana? Putaran. Okey, G ialah putaran 90 darjah. Arah jam berpusat di titik mana? Titik sifar 2. Okey, H pula. Okey, H. Sini kita dah dapat image baru tadi kan. Daripada yang ni, dia akan jadi besar. Kalau besar ialah pembesaran lah. Kalau pembesaran, kita kena cari dia punya faktor skala dan dia punya pusat pembesaran. Okey, macam mana kita nak cari pusat pembesaran? Pusat pembesaran kita hanya perlu
gariskan bucu-bucu yang sama. Okey. Bucu K sama dengan bucu Q kan. So kita gariskan panjang-panjang Lebih pun tak apa. Okey. Okey, kemudian N dengan U sama kan. Okay, kita gariskan. Okay. M dengan S. Gariskan. Okay, lepas tu kita tengok garisan yang bersilang. Jadi garisan yang bersilang dekat sini. Ini ialah titik bagi pembesaran. Jadi kita tengoklah X dia berapa. X dia 2. Dia punya Y dia sifar. So 2 sifar dia punya titik pembesaran. Okey, cara nak cari dia punya faktor skala pula, image kita bahagikan dengan objek. Okey, image dia yang mana? Yang besar ni kan. Kita kira dia punya kotak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Image dia 6. Dia punya objek dia 1, 2, 3, 4. 4. Jadi 3/2. 3/2. Faktor skala dia 3/2. So, cara nak tulis dia pembesaran pada faktor skala 3/2 berpusat di titik 2 sifar. Dia kata hitung luas dalam M²2 kawasan yang diwakili oleh kawasan yang berwarna. Okey, kawasan berwarna yang mana? Ini je lah kawasan berwarna dia. Jadi kita akan guna formula luas image sama dengan K²2 darab luas objek. Okey, luas image dia ada bagi tak? Dia kata diberi bahawa pentagon ABCDE mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 80 M²2. Okey, 80 ni ialah objek dia lah. Objek. Okey, K ni apa? K ni ialah faktor skala. Faktor skala kita tadi kita dapat 3/2. So 3/2 darabkan dengan 80. Kita akan dapat luas image. Luas image yang besar lah. Jadi kita akan dapat kat sini jawapan dia 180. Tapi ini bukan jawapan dia lagi. Sebab luas image ialah luas semua ni. Dia nak kawasan berwarna je, kawasan berlorek ni. Jadi kita kena ambil 180 tadi, tolakkan dengan luas yang kecil ni. Yang kecil ni sama kan dengan ABCDE ni, 80. So kita akan ambil 180 tolakkan dengan 80. Kita akan dapat 100 meter kuasa 2. Ini ialah luas kawasan berwarna. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua ni, soalan yang seterusnya ni, diberi rajah 13 menunjukkan 2 titik C dan J dan 3 pentagon KLM dilukis pada suatu kathah Cartesian. Okey. Penjelmaan T ialah 1 translasi 2 negatif 1. Penjelmaan R ialah 1 putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat C. Penjelmaan P ialah 1 pantulan pada garis Y sama dengan 12. Nyatakan koordinat image bagi titik J di bawah penjelmaan berikut. Okay, soalan A1 dia nak di bawah penjelmaan T sahaja. Jadi T translasi 2 negatif 1. Okay. Ingat bila di atas ialah X. Okey, kalau positif ke kanan 2 kali. Okey, yang bawah ialah Y. Dia ada negatif. Kalau negatif ke bawah 1 kali. Okey, dia nak
koordinat image bagi titik J. Okey, kat mana J? J dekat sini kan. Jadi, kita buatlah 2 ke kanan. 1, 2. Kemudian ke bawah sekali. 1 kali. Jadi, image baru dia dekat 11, 2. 11, 2. Okey, jawapan dekat sini 11, 2. Okey, kemudian A2, TP. Okey, kalau gabungan, kita akan buat yang belakang dulu. Kita akan buat P dulu. P ialah pantulan pada garis Y sama dengan 12. Jadi, Y sama dengan 12 kat mana? Y sama dengan 12 dekat sini. Jadi, kita akan buat satu garisan. Satu garisan dekat Y sama dengan 12. Okey. Kat sini, kita gariskan. Okey, so garisan titik J dekat sini kan. Jadi kita kira lah berapa sampai ke garisan sini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Jadi ke atas pun 9. Saya tak boleh nak kira sampai atas ni. Jadi kita ambil je lah 12 tambahkan dengan 9. Kita akan dapat 21 Y dia 21. Dia punya X dia tetap 9. Jadi kita akan dapat di bawah penjelmaan P 9, 21. Kemudian kita akan buat T pula. T ialah translasi tadi. 2, negatif 1. Okey. 9, 21, 2, negatif 1. Jadi kita akan dapat 11, 20. Okey. Saya tak boleh tunjuk kat sini sebab tak cukup ruang kan. Jadi saya kira je lah. 9 kalau ke kanan 2 kali mesti 11 kan. 21 kalau ke bawah sekali mesti 20. So kita dapat 11, 20. Jawapan ni 11, 20. Okey. So kita akan tengok yang ketiga. PR. R ialah putaran lawan arah jam pada pusat C. Okey, kalau putaran titik macam ni kan, kita just guna je apa yang ada. Kita guna pembaris. Okey, titik C je ni, kita ambil bucu ni. Kalau lawan arah jam ke mana? Kat atas sini kan. Okey, kita ambil okey. 2 kan. Tengok 90 darjah. Sini 2, sini pun 2 lah. Jangan pening-pening kepala. Okey. So kat sini ialah J prime lah. J yang baru. Okey. Kita dapat 7, 5. 7, 5 di bawah penjelmaan R. Kemudian penjelmaan P pula. P ialah pantulan tadi lah dekat Y sama dengan 12. Kita kira lah dari J tadi. J prime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 12 tambah 7. Kita dapat 19 lah. Y dia 19. Dia punya X dia 7. 7, 19. So 7, 19. Okey, untuk soalan yang seterusnya, dia kata M ialah image bagi K di bawah gabungan penjelmaan WV. Huraikan selengkapnya penjelmaan. Okey, WV. Jadi, kita buat yang belakang dulu. Kita buat V dahulu. Okey, kita tengok. Okey, image. Sekejap M ialah image bagi K. Okey, maknanya K tu ialah objek.
Okey, sini ialah objek. Objek. Lepas tu, ini ialah image. Image yang pertama. Okey. Dari K ke L. Okey. Nampak tak? Dia pantul kan? Maknanya, garisan cermin dia dekat mana? Awak kena kira dia punya kotak dekat sini lah. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kotak. 4. Jadi kita kena bahagikan 2 lah. Jadi dia punya garisan pantulan dia dekat X sama dengan 8 lah. Sebelah sini 2 kotak. Sebelah sini pun 2 kotak. Jadi V ialah pantulan pada garis X sama dengan 8. Tadi kan? Okey. Bila dari K kita pantulkan jadi L kan? Jadi dari L ni dia jadi M. Okey. Kita nampak kan saiz dia berubah dari kecil ke besar. Jadi dia ialah pembesaran. Okey, macam mana kita nak cari pembesaran? Pembesaran kita kena ada faktor skala dan kemudian kita kena ada pusat pembesaran. Okey, kita cari faktor skala dulu. Okey, faktor skala kita ambil sisi image bahagikan dengan sisi objek. Okey, sisi image yang besar ni, sisi dia berapa? Okey, kita tengok, kita ambil garisan sisi ni Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Okey, kita bahagikan dengan sisi objek. Objek tadi berapa kotak? 1, 2. 4 bahagi 2, kita akan dapat 2. Jadi faktor skala dia 2. Kemudian kita kena cari dia punya pusat pembesaran. Kalau pusat pembesaran kita kena gabung, kita kena ambil baris, kita gariskan. Okey, bucu sini sama dengan bucu sini kan? Jadi kita gariskan. Garis panjang. Okey. Bucu sini sama dengan bucu atas ni. Okey, gariskan. Okey, jadi lagi mana bucu yang sama? Okey, bucu sini dengan sini sama. Gariskan. Okey, jadi awak tengok garisan yang bersilang dekat mana? Garisan yang bersilang dekat bawah ni. Jadi 14 sifar. Pusat dia ialah 14 sifar. Cara nak tulis dia, okey, pusat dia tadi 14 sifar. Pembesaran pada faktor skala 2 di pusat. Okey, pembesaran pada faktor skala 2 di pusat mana tadi? Di pusat 14 sifar. Okey, itu ialah jawapan dia. Okey, so kita tengok soalan last sekali. Soalan last, dia kata diberi bahawa K mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 12 M kuasa 2. Hitung luas dalam M kuasa 2 kawasan yang diwakili oleh M. Okey, K tadi dia kata luas dia 12. K. Okey, K ni ialah objek. Objek tadi dia kata 12. Jadi dia suruh cari luas M. M ialah luas image. Okey, jadi kita akan guna formula tadi. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas
objek. Okey. K ialah faktor skala. Faktor skala kita 2. Jadi kita gantikan 2 kuasa 2 darabkan dengan luas objek. Luas objek dia dah bagi dah 12. So 4 darab 12. Kita akan dapat 48 meter kuasa 2. Jadi luas kawasan M ni, kawasan yang besar ni ialah 48 M kuasa 2. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh ni dia ada bagi titik A dan titik B. Jadi dia kata penjelmaan T ialah satu translasi 5 negatif 2 dan penjelmaan R ialah satu putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat B. Okey, nyatakan koordinat R bagi penjelmaan RT. Okey, jadi kita tengok, kita buat T dahulu. Okey. Nyatakan koordinat bagi titik A. Jadi kita kena start dari A lah. A, kita buat penjelmaan T. Penjelmaan T 5 negatif 2. Jadi 5 ni gerak ke kanan 5 kali. Negatif 2 ke bawah 2 kali. 5 kali, okey, ke kanan 1 2 3 4 5, ke bawah 2 kali 1 2. Jadi image yang baru dia dekat 4 4. 4 4. Ini T dulu. Kemudian baru R. R ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat B. Okey, jadi kalau ada macam ni, kita guna pembaris je. Mana pembaris saya tadi? Okey, pusat dia dekat B. Kita sambungkan. Dari sini tadi kita dapat kan, putaran arah jam. Arah jam maknanya dia putar ke sini lah. Jadi dari titik ni dia akan bergerak ke bawah. Ambil ni pembaris. Tengok bucu dia. Okey. Sini kan. Sini dua kotak. Dekat bawah ni pun 2 kotak lah. Ni kita dapat 90 darjah. Titik baru dia dekat sini 3 1. Jadi dekat sini 3 1. Jawapan last sekali 3 1. Okey, untuk yang nombor 2 ni R kuasa 2. Kalau R kuasa 2 ialah R darab R. Jadi kita kena buat R 2 kali. Okey, kita mula dari titik A juga. Kita buat R 2 kali. Maknanya dari titik A ke B. Pusat putaran dia dekat B. Okey, gariskan dulu. Okey, ikut arah jam. Dari A, dia akan putarkan ikut arah jam. Okey, ambil pembaris. Okey, kirakan berapa? Kirakan 1 2 3. 3 kotak kan? Jadi ikut sini pun 3 kotak lah. Ikut sini pun 3 kotak. 1 2 3. Kat sini lah apa dia punya titik yang baru, image yang baru. Jadi 5 6. Lepas tu kita buat R lagi sekali. Okey, dekat titik ni kan, dekat pusat yang sama dekat B. Tadi 3 kan, 3 kotak.
Sekarang kita buat dari titik ni kita gerak ke kanan. Okey. Dia jadi macam mana tadi? Okey. Sini 3 kotak. Dekat sini pun 3 kotak lah. Satu. Aduh. Gerak dah. 3 kotak juga. Okey. 1, 2, 3 dekat sini. Jadi 5 sifar. 5 sifar. Okey. Betul tak? Sekejap. Okey, betul. 5 sifar. Jawapan last sekali. 5 sifar. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B, dia bagi raja menunjukkan 3 trapezium ABCD, PQRS dan TUVS dilukis pada satu satah Cartesian. Okey, jadi soalan dia, the trapezium PQRS ialah image bagi trapezium ABCD di bawah gabungan penjelmaan MN. Jadi dia suruh huraikan penjelmaan N dengan M. Kita buat N dululah. So N ialah penjelmaan. Okey, ABCD objek, dia akan jadi TUSV dulu. Okey, apa yang berlaku ialah, awak tengok sini 2, sini 2, sini 4, sini 4. Jadi dia ialah pantulan lah. Pantulan pada garis Y sama dengan 4. Dekat sini, garisan dia dekat tengah-tengah ni. Okey, sorry tak guna baris. Jadi pantulan pada garis Y sama dengan 4. Okey, kemudian baru kita buat M. Okey, lepas dia dapat image macam ni, lepas tu dia melalui satu lagi penjelmaan, iaitu awak tengok saiz pun awak tahu kan, itu pembesaran. Okey, M ialah pembesaran pada faktor skala. Faktor skala berapa? Kita ambil sisi image bahagikan dengan sisi objek. Sisi image 1, 2, 3, 4. 4 bahagi sisi objek 1, 2 bahagi 2. Jadi 2 lah. Faktor skala 2 pada pusat kat mana? Pada pusat pembesaran dia. Jadi kita kena gariskan ikut dia punya bucu. Okey, bucu Q sama dengan bucu U. Gariskan panjang-panjang. Okey, bucu R sama dengan bucu V. Bucu P sama dengan bucu T. Okey, jadi kita tengok dekat mana tempat dia bersilang. Dekat titik S ni kan. Ni kita nyatakan koordinat dia 1, 5. Berpusat di titik 1, 5. Ataupun awak nak tulis titik S 1, 5. Boleh juga. Okey. Soalan seterusnya. Okey, ni yang tadilah. Diberi bahawa trapezium ABCD ialah satu kawasan yang mempunyai luas 30. Hitung luas kawasan berlorek.
Okey, kawasan tadi ABCD ialah 30. Okey. Ini ialah 30. Jadi luas objek je 30. Dia suruh carikan kawasan berlorek. Okey, kita akan guna formula macam tadi. Luas imej bahagi sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Jadi 30 tu ialah luas objek. Dia punya K dia, faktor skala dia 2. 2 kuasa 2 darabkan dengan 30. 4 darab 30 kita dapat 120. 120 ni ialah luas imej. Luas imej yang yang besar tu. Luas imej yang besar. Baik, mana dia tadi? Okay, luas imej semua ni. Semua ni ialah 120. Dia nak kawasan berlorek je. Jadi kita kena ambil 120 tolakkan dengan 30. Yang ni, yang dalam ni 30. Jadi luas kawasan berlorek 120 tolakkan dengan 30. So kita akan dapat 90 meter kuasa 2. So ini ialah jawapan dia.